نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberikan kesempatan lagi untuk menyambung bacaan hadis-hadis daripada kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin. Dan insyaAllah kita akan bacakan hadis-hadis berkaitan infak ataupun nafkah. Malam ini kita mula dengan tajuk kelebihan orang yang kaya yang bersyukur. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, adapun orang yang memberikan hartanya pada jalan Allah dan bertakwa, yaitu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta dia membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu syurga, maka sesungguhnya kami menyediakan baginya jalan yang mudah. Baik. Tafsiran bagi ayat ini, fa amma man a'ta, orang yang memberi. Allah kata, adapun orang yang memberi dan bertakwa. Memberi di sini maksud memberi sedekah. Dan sedekah itu terbahagi pada dua. Sedekahul wajibah, sedekahul mandubah. Sedekah yang wajib dan sedekah yang sunat. Sedekah yang wajib adalah zakat, manakala sedekah yang sunat adalah pemberian-pemberian yang kita panggil sebagai sedekah atau infak, ya, sedekah, infak dan seumpamanya. Wa saddaqa bil husna, baik orang yang memberi, ya, dan melakukannya atas dasar takwa, dia membenarkan adanya pahala, ya, al-husna dengan maksud ganjaran pahala dan maksud syurga. Orang yang memberi harta dia, yang bersedekah, dia yakin adanya balasan syurga, ya, dan dia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menerima pemberian dia, infak dia, harta dia. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka sesungguhnya Allah kata kami menyediakan baginya jalan yang mudah menuju ke syurga. Nuyassiruhu, ya, kami jadikan mudah jalan dia. Surah Al-Lail ayat 5 hingga 7. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan bagi orang kaya? Pertama, Allah bagi dia harta untuk memberi sedekah, untuk memberi infak, untuk memberi zakat, ya, dan seumpama itu memerlukan harta.
Pertama, Allah mudahkan bagi dia memiliki harta. Setengah orang, bukan setengah orang, kebanyakan orang tak nampak jalan macam dia, tak diberi peluang macam dia. Kebanyakan orang nampak jalan untuk dapat duit yang halal ialah bekerja, dibayar gaji bulan-bulan, atau berniaga sekadar mana yang dia mampu dapat sedikit. Ada orang Allah Ta'ala buka peluang pada dia, dia boleh meniaga atau dia boleh melakukan sesuatu yang mendatangkan harta yang banyak dalam tempoh yang singkat. Dan tentulah dengan cara yang halal. Kita cerita cara yang halal. Itu salah satu tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri dia kelebihan supaya dia mencari pahala dengan harta. Sebagaimana ada orang yang Allah mudahkan dia mendapatkan ilmu, kemudian dia mengajar ilmu. Allah mudahkan dia mempelajari Al-Quran dan dia mengajar Al-Quran. Maknanya Allah Ta'ala dah lorongkan dia mencari pahala pada jalan itu, jalan ta'lim, jalan mengajarkan ilmu agama. Kalau dia ikhlas, dia dapat pahala, dimudahkan jalan dia menuju syurga. Seperti dalam hadis yang menyebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui satu jalan cari ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan jalan menuju ke syurga. Maksud dia, dia belajar ilmu, dia amal ilmu, dan dia mengajarkan ilmu. Itu jalan dia untuk menuju syurga. Bagi orang yang berharta, pertama Allah mudahkan dia dapat harta. Dia bekerja atau dia berniaga atau dia berusaha, Allah beri dia harta yang banyak. Ada orang memang diharapkan gaji bulan-bulannya, dia tak boleh fikir lebih pada itu. Dia tak mampu nak fikir lebih. Dia tahu dia cari kerja, dapat kerja, tiap bulan dapat gaji, setahun dia pendapatannya sekian, itu je. Atau tambah pendapatan sikit-sikit. Tapi ada orang yang Allah mudahkan dia harta banyak, dia dapat peluang, dia mendapat peluang untuk meraih pendapatan dan harta yang melimpah ruah. Bila dia ada harta, Allah mudahkan pula dia untuk berinfak, bersedekah. Itulah jalan yang dikatakan fasanuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia, kami sediakan dia jalan yang mudah untuk mendapat syurga. Jadi tiap-tiap orang ada jalan dia masing-masing. Ada orang yang boleh masuk syurga dengan jalannya memperbanyakkan berpuasa. Ada orang yang mendapat pahala jalannya dengan berjihad fi sabilillah dan lain-lain. Okey. Jadi malam ni tajuknya ialah kelebihan orang yang ada harta. Allah jadikan harta tu jalan dia menuju ke syurga. Dan orang yang ada harta ni pun Allah uji juga. Allah ujinya dengan sifat bakhil. Kadang-kadang sayang harta. Kadang-kadang walaupun berkemampuan, tetapi kadang-kadang Allah uji dengan apa? Dengan sifat bakhil. Mana boleh kata tiap-tiap orang ada, cuma banyak atau sikit. Okey. Baik, kita pergi pada hadis yang pertama. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, kata dia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata la hasada illa fi ithnataini rajulun ataahu Allahu mala fasallita ala halakatihi fil haqq wa rajulun ataahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kata Nabi SAW, tidak ada hasad melainkan pada dua keadaan. Kita tak boleh dengki. Hasad ni dalam
istilah bahasa Arab ni maksud dia apa? Tamanni zawali ni'mah lil ghair, mengharapkan hilangnya sesuatu nikmat bagi orang lain. Ya, kita tengok orang kaya, kita nak orang itu hilang harta dia. Orang yang kaya jatuh miskin. Ya, orang yang meniaga maju, kita nak perniagaannya merosot. Ya, perniagaan yang untung rugi. Itu namanya hasad. Ya, bahasa Melayu kata hasad dengki. Sebenarnya perkataan hasad dalam bahasa Arab sudah cukup, maksudnya kita mengharap orang, dia mengharapkan orang lain hilang nikmat, sama ada harta dan sebagainya. Itu namanya hasad. Hadis ini menyatakan hasad dalam perkara yang positif, ataupun dipanggil al-ghibtah. Jadi kita tak boleh dengki kepada orang lain dengan maksud kita tak boleh iri hati untuk menjatuhkan dia, kecuali kita nak mencontohinya atau mengatasinya. Ya, dibolehkan pada dua perkara. Pertama, dia kata seorang laki-laki yang Allah anugerahkan kepadanya harta. Okey, Allah anugerahkan dia memiliki harta. Itu yang saya sebut tadi. Ada orang dia mudah dapat duit, dia mudah dapat untung perniagaan dan sebagainya lah. Kadang-kadang orang dia tak usaha tapi dia dapat melalui pewarisan. Ya, ayahnya orang kaya, ayahnya mungkin bilioner. Maka bila ayah dia mati, harta dia dapat. So itu makna Allah kurniakan pada dia harta. Ataupun orang yang pandai meniaga, kaya, lalu bila dia ada harta yang banyak, dia membelanjakan harta itu, ya, sehingga habis pada jalan kebenaran. Ya, dia kata halak ala halaqati fil haq, mana dia belanjakan hartanya pada jalan yang betul. Sama ada bersedekah, sama ada dia infak, ya, dia wakaf, macam-macam lah. Ya, mana dia belanjakan hartanya pada jalan yang betul. Itu satu. Jadi kita boleh dengki dengan orang macam ni. Dengki maksudnya bukan kita nak dia jatuh, kita nak jadi macam dia. Tak boleh banyak, sikit. Tengok orang kaya yang rajin bersedekah, kita ni mampu sikit-sikit, kita pun nak sedekah. Kalau Allah Ta'ala beri kita kekayaan macam dia, kita pun nak jadi pemurah macam dia. Yang tu masuk hadis ni. Boleh. Tengok orang kaya, kita rasa iri hati, mana kita nak jadi macam dia. Kita pun usaha macam dia. Bukan senang. Kita usaha, macam mana dia usaha dia dapat kejayaan, kita pun nak jadi macam dia. Macam mana dia rajin bersedekah, macam mana dia rajin berinfak, kita pun nak jadi macam dia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahul hikmah, dan satu orang laki-laki yang Allah Ta'ala berikannya al-hikmah. Hikmah ni makna kebijaksanaan, tapi dalam konteks hadis ni makna Allah beri dia ilmu agama. Allah Ta'ala beri dia ilmu memahami agama. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dengan ilmu yang dia ada itu, dia beramal. Ataupun yaqdi biha dengan maksud dia memutuskan perkara. Memutuskan perkara juga, tuan-tuan, satu, sama ada jadi hakim. Dia jadi hakim, maka dengan ilmu yang dia ada, dia menghukum dengan adil. Itu maksud hadis ni. Ataupun yaqdi biha makna dia beramal. Dia beramal dengan ilmu yang dia ada. Atau yaqdi biha dengan maksud orang datang cari dia, tanya, ustaz, saya ada masalah agama ni, begini.
Jadi apa perlu saya buat Ustaz? Orang minta nasihat dia. Jadi dia pun memberikan nasihat-nasihat yang baik berdasarkan ilmu yang dia ada. Orang ada masalah rumah tangga, tanya dia, dia jawab macam ni. Orang tanya dia hukum, dia jawab macam ni berdasarkan ilmu yang dia ada. Wa yu'allimuha, dan dia ajarkan ilmu itu. Dia mengajarkan ilmu agama. Jadi pada dua jenis orang ni kita boleh iri hati, yang dipanggil al-ghibtah. Al-ghibtah iaitu kita tengok dia, kita nak jadi macam dia, kita nak kita nak memberi macam dia. Kalau harta, kalau ilmu, macam tu. Sesiapa yang melakukan hal ini, maknanya dia ni orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur maknanya bila dia kaya, dia rajin infak. Bila dia berilmu, dia rajin menyebarkan ilmu, atau dia rajin berkongsi, mengajar ilmu yang dia ada. Okey. Kita pergi pada hadis yang berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu mala fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Baik, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maksud dia sama, cuma pada lafaz ada sikit perbezaan yang menjelaskan lagi. Seperti hadis yang pertama, kita tidak boleh hasad, melainkan pada dua keadaan. Pertama, seorang laki-laki yang Allah berikan dia Al-Quran, iaitu dia menghafal Al-Quran. Itu dalam syarah hadis ni sebut Atahullahul Quran, dengan maksud Allah beri dia hafaz Al-Quran, ingat Al-Quran. Lalu dia membaca Quran sepanjang malam dan siang. Maksudnya dia baca, sentiasa baca Quran. Dan saya pernah jumpa orang macam ni. Dia menghafal Quran, dia mengulang Quran. Dia mengulang Quran tu sambil duduk, sambil duduk di kedai. Kalau pergi kat Yaman tu, biasa orang hafal Quran. Sambil jual sayur pun baca Quran. Baca. Satu orang tu dia buka apa tu? Kalau di Malaysia dia panggil penguruk mata wang kan. Money exchange, tukaran mata wang. Jadi orang Arab Yaman ni ada cara kira duit. Dia pegang duit, dia kira, dia selak. Sambil dia selak duit tu, dia baca Quran. Dan dia tahu dia baca pada muka surat mana sampai muka surat mana, dia berhenti solat, makan, nanti dia sambung balik, dia sambung muka surat. Dia tahu muka surat mana dia berhenti, dia sambung baca. Jadi kalau kita tengok orang macam ni, kita rasa cemburu, memang patut. Memang patut. Kalau kita cemburu tengok orang pandai perkara-perkara dunia, tuan-tuan, yang tu bukan boleh kata apa, maknanya bukan pada perkara yang patutlah. Kita tengok orang pandai main gitar contohnya, orang pandai main piano, pandainya, aku pun nak menjadi pandai macam ni. Itu tidak ada manfaat dari segi agama lah. Tapi kalau tengok orang baca Quran, hafal Quran, baca Quran, naik kereta baca Quran. Kita nak baca Quran kena buka mushaf. Tak hafal. Tengok orang ni, dia tahu muka surat mana, juzuk berapa. Dia boleh baca kat mana-mana dia nak. Katakan hari ni dia kata, aku rasa nak baca juzuk 10 lah. Dia tahu daripada muka surat mana nak mula baca. Sambil naik motor, sambil jalan, sambil buat kerja, dia boleh baca Quran.
Orang macam ni kalau kita cemburu pada dia, kita nak jadi macam dia, memang patut. Ya. Kemudian dia kata warajul atahu mala. Yang ni pun sama macam tadi juga. Orang yang Allah berikan dia kelebihan harta, lalu dia berinfak. Infak mana? Dia belanjakan hartanya pada jalan kebaikan. Ana al-laili wa ana an-nahar. Dia belanjakan harta malam dan siang. Asal ada peluang sedekah, infak, dia bagi. Asal ada peluang sedekah, infak, dia bagi. Macam kita lah. Masjid ada tabung, lepas tu ada tabung pula apa? Tabung fi sabilillah kan. Bagi. Kita percaya masjid ni dia akan salurkan pada jalan yang betul, pada orang yang memerlukan. Kita bagi. RM1 ke RM2 ke berapa ringgit bagi RM10, RM50, RM100 bagi. Berapa kita nak bagi, kita bagi je. Ya? Ini kelebihan harta, ya, bagi orang yang Allah Ta'ala pilih. Bila dia berharta, dia menghabiskan harta. Ana al-lail wa ana an-nahar. Mana siang malam. Okey. Kita pergi pada hadis yang berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, al-yadul ulya khairun min al-yadil sufla, min al-yadis sufla. Wabda biman ta'ulu wa khairu sadaqah an dhahri ghani wa man yasta'fif yu'aifuhu Allahu wa man yastaghni yughnihillah. Rawahul Bukhari. Tangan yang di atas, Nabi kata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan atas mana? Tangan yang beri. Tangan yang bawah tangan yang menerima. Okey. Sempurnakanlah dahulu nafkah yang menjadi tanggunganmu. Okey. Wabda biman ta'ul. Yang ini ada perbahasan di kalangan ulama. Kenapa Nabi SAW suruh kita, menganjurkan kita bersedekah, tapi dia kata mulakan dengan tanggunganmu dulu. Orang yang kamu suapkan makanan di mulutnya. Yang ulama sepakat pertama sekali isteri. Bagi yang berkahwin, isteri walaupun dia bekerja, walaupun dia ada duit sendiri, tapi tanggungan dia ke atas suami. Kedua, anak-anak yang bawah tanggungan dia. Okey? Anak-anak bawah tanggungan dia. Lepas tu khilaf, ada beza pendapat. Sebahagian para ulama menyatakan hamba. Okey, kalau orang tu ada isteri, ada anak, ada hamba. Anak isteri dia cukup makan, beri hamba dia. Sebahagian pendapat ulama kata tak, beri dulu kepada mak ayah dia. Tak apalah, ikut turutan dia. Zaman sekarang tak ada hamba Maka isteri, anak-anak, kalau orang yang ada orang gaji, beri makan orang gaji macam mana dia makan. Dan ibu bapa. Lepas ibu bapa, zawil qurba. Siapa dia? Bermula dengan kaum kerabat, saudara mara kita yang dekat. Siapa? Kalau kita ada datuk, nenek, ya. Kalau kita ada adik-beradik, ya, adik-beradik, kakak kita, abang kita, ada lebihan, pergi pada dia punya, dia panggil apa, furuk dia, anak saudara kita. Kita ada anak saudara, ya. Lepas tu pergi daripada dekat lagi, sepupu dan tu semua termasuk dalam lingkungan zawil qurba. Lepas tu wal yatama wal masakin. Ada lebihan harta kita beri pada anak-anak wal yatama, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ya.
Ada lagi wabnis sabil, baru kita beri pada orang lain. Ibnu sabil zaman kita ni, bolehlah kita katakan kalau ada saudara-saudara kita orang Islam yang tinggal di negara kita, ya, mereka ni asal daripada negara luar, datang ke sini cari makan, ya, cari rezeki daripada Bangladesh ke, daripada Indonesia, daripada manalah, yang datang ke negara kita ni cari rezeki dan terkandas. Tengok dia susah, kita bantu. Lagi adalah ulama bincang lagi tentang binatang ternakan apa semua, yang tu cerita lain lah. Jadi mulakan dengan memberi infak itu bima ta'un, ya, yang berada di bawah tanggungan kamu. Kemudian dia kata sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan seseorang setelah dipenuhi keperluan yang utama, ya, dia penuhi yang wajib, yang bawah tanggungannya cukup, baru dia beri pada yang lain. Tanpa menunggu dipenuhi keperluan yang kurang perlu. Sesiapa yang bertekad menjaga kesucian dirinya, maka Allah akan menjaga kesucian dirinya. Apa maksud dia? Maksud dia, siapa yang dia perlu tapi dia tidak meminta-minta, ini dari pihak penerima pula. Tadi pihak pemberi. Orang nak bagi sedekah ni, dia utamakan dulu anak, isteri, cukup, begini. Bagi orang yang menerima pula, kalau dia ada ifah, dia menjaga kesucian dirinya, ya, maka Allah beri cukup pada dia. Sebab ada di kalangan manusia yang suka meminta-minta sedangkan dia cukup. Dia cukup keperluan, tetapi dia suka orang bagi. Patutnya bila orang bagi ni, bila kita perlu ambil, bila kita tak perlu, kita boleh beri pada orang lain, beri peluang orang lain. Semasa pandemik, kita pun tahu banyak masjid dia buka apa dia panggil grup, macam gerobok prihatin. Dia buat satu rak tu, letak beras, letak telur, letak susu, letak apalah keperluan. Siapa yang perlu datang ambil. Siapa yang perlu nak guna, yang tak ada pendapatan, yang tengah susah, ambil. Ada orang dia ambil mana dia perlu. Anaknya ada 2 orang, dia ambil lah beras ke apa ke, cukup untuk dia 2 orang. Orang yang anaknya ramai, mungkin dia ambil untuk anaknya yang ramai. Tapi kalau orang tu dia ambil dah cukup, di rumah ada lagi, datang ambil lagi, yang ni dia tidak menjaga infak, bahkan meminta-minta pula. Saya ada pengalaman benda ni, ya. Kita ada barang nak bagi, tapi kita kalau boleh kita nak semua orang dapat, orang yang perlu semua dapat. Kadang-kadang yang datang ni dia ada, ya, ambil banyak, ambil sampai sardin 2-3 tin, ya. Padahal dia kat rumah dia mungkin perlu 1 je. Orang lain nak ambil dah tak ada, orang lain nak ambil tak dapat, ya. Kadang-kadang meminta pula meminta lebih pada yang patut, ya, tanpa rasa malu. Jadi Allah Ta'ala nak kita ni bila susah kena ada ifah. Wa may yasta'fif, mana dia jaga kehormatan diri dia, tak lebih-lebih. Kalau dapat satu bak kampit beras, ambil satu tray telur yang ada 10 biji tu, cukup untuk dia, anak dia, dah. Yang lain ni dia fikir orang lain pun nak. Jangan dia ambil orang. Kalau pergi rumah setengah tu, kita siasat pergi tengok rumah penuh beras, penuh tin susu apa semua, tapi dia pergi minta lagi, asal ambil lagi, tanpa dia memikirkan orang lain juga susah.
orang lain juga perlu. Maka dalam hal ini bukan salah kita tuan-tuan, ini bukan salah kita. Kalau tuan-tuan memberi, kita ambil yang zahir saja. Az-zahir ghani. Kita tengok orang tu, yalah, mana kalau orang tu perlu, kita bagilah. Dia kata dia susah, dia kata dia perlu, kita bagi. Kita dapat pahala. Pahala kita dapat. Tapi di pihak orang yang menerima pula, Allah Ta'ala berkehendak dia biar ada iffah, iaitu menjaga kesucian diri, menjaga kehormatan diri, menjaga maruahnya, jangan melampau-lampau. Okey. Siapa yang menjaga iffah, kehormatan dirinya, ya, maka dia kata yu'iffahullah, Allah Ta'ala cukupkan dia memelihara dirinya. Sesiapa yang merasa cukup, maka Allah cukup, Allah berikan kecukupan padanya. Itu maksud dia. Sebab itu kadang-kadang ada orang dia tak meminta-minta, tetapi Allah beri dia cukup. Orang datang hantar kat rumah, ya, dia tidak menzahirkan secara berlebih-lebihan dia susah, dia perlu, dia sangat, tapi cukup. Allah jadikan orang hantar kat rumah dia makanan, orang hantar dia keperluan, bahkan mungkin orang bantu dia kewangan, dia tanpa dia merendahkan maruah diri dia. Yang itu yang dikehendaki dalam hadis ini. Okey. Kemudian satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata bahawa pernah orang-orang muhajirin mana orang Mekah yang datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni zaman bila? Zaman di Madinah selepas hijrah. Yang mana orang-orang muhajirin kebanyakannya orang yang susah. Manakala orang-orang Madinah, orang-orang Ansar, orang yang kehidupannya agak senang, ya. Lalu mereka pun mengadu kepada Nabi SAW. Zahaba ahlud duthur bil ujur. Zahaba ahlud duthur bil darajat al-ulya. Dia kata, wan na'im al-muqim. Faqala wa ma dhaka faqal wa ma dhaka qalu yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka jumpa Nabi SAW, orang-orang muhajirin, orang Mekah. Dia kata, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta, orang-orang kaya, ya, mereka itu mendapat darjat yang tinggi. Setengah riwayat menyebut zahaba ahlu dusur bil ujur, orang-orang kaya banyak pahala. Dia berjumpa Nabi dan dia mengadu. Dia mendapat nikmat yang kekal abadi. Lalu Nabi SAW pun tanya, mengapa kamu berkata begitu? Lalu mereka pun berkata pada Nabi SAW, orang-orang kaya, dengan maksud orang Madinah, ya, mereka solat seperti mana kami solat. Kalau mereka solat 5 waktu, kami pun solat 5 waktu. Mereka solat sunat, kami pun solat sunat. Mereka berpuasa Ramadan, kami puasa Ramadan. Mereka puasa sunat, kami pun puasa sunat. Kelebihan mereka adalah mereka bersedekah dan kami tidak mampu bersedekah. Maksud, kita tengok sahabat, dia bukan rasa cemburu tengok perkara-perkara dunia, ya, rumah besar ke, kereta besar ke, apa ke, pakaian cantik ke, bukan. Dia cemburu melihat amalan. Kami solat, mereka solat. Kami banyak berzikir, kami banyak amalan sunat, mereka pun buat. Tapi mereka lebihnya ialah mereka boleh sedekah pasal ada harta. Wala natasaddaq, kami tak boleh nak sedekah, kami tak mampu. Kelebihan dia nampak. Kalau dalam bab berlumba-lumba beramal, solat kita boleh cubalah, ya, sembahyang 5 waktu sama-sama,
lepas tu sembahyang sunat, puasa Ramadan. Tapi bab sedekah ni kami tak boleh melebihi mereka sebab mereka ada harta banyak. Okey. Dia kata, wa yatiqun, dan mereka juga mampu untuk membebaskan hamba, kami tak mampu. Wala nu'tiq. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala dia kata, u'allimukum syai'a tudrikuna bihi min sabaqakum, man sabaqakum wa tasbiquna bihi, dia kata, man ba'dakum. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat di kalangan orang-orang muhajirin, kamu nak tak aku ajarkan kepada kamu, ya, ada perkara yang kamu boleh berlumba-lumba dengan mereka, yang kamu boleh yang kamu boleh menyaingi mereka. Kalau bab sedekah dengan duit kamu tak mampu, maka Nabi SAW mengajarkan perkara lain, iaitu mereka kata, bala ya Rasulullah, bahkan kami nak tahu wahai Rasulullah, ajarkan kami. Maka qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Faraja'a qira'atul muhajirin faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW menyatakan ada perkara yang kamu boleh menyaingi mereka, iaitu dengan memperbanyakkan menyebut subhanallah, dengan banyakkan menyebut Allahu Akbar, dan banyakkan menyebut Alhamdulillah. Kemudian dalam riwayat ni kata, setiap kali selepas salat 33 kali. Maksudnya dalam hadis lain pula disebut, pada tiap-tiap zikir yang kamu baca itu Allah Ta'ala beri pahala seperti pahala orang yang bersedekah. Jadi makna bukan lepas sembahyang je. Dalam hadis lain dia kata, bila-bila masa je kita sebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kamu diberi pahala sedekah seperti mana orang yang sedekah dengan duit. Dia dapat sedekah dengan pahala dengan sedekah duit, kamu dapat pahala dengan sedekah zikir, berzikir dan bertasbih. Jadi jadikan tasbih, takbir dan tahmid, banyakkan menyebut subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Dalam riwayat lain menyebut la ilaha illallah. Banyakkan sebut itu, kamu juga akan mendapat kelebihan bersedekah. Ya. Jadi kalau tak ada harta nak sedekah, perbanyakkan berzikir. Itu yang dimaksudkan dengan hadis ini. Itu saja. InsyaAllah akan datang kita masuk pada bab yang baru, kelebihan orang yang pemurah berinfak dalam kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.